Okay, I will record this session. Later on, after the 1 day, the Webex update the record session. I will upload. Then I will upload in YouTube channel, and I will give you the link, and you may access uh, anywhere and anytime. All right. We start this topic. What we're going to discuss in this afternoon is the definition of the finance. Okay, what is the finance is about, and what we will cover the financial aspect in this topic. The second one is about the role manager play by you, okay, in this situation. Okay, what is the role? What is the responsibilities of the financial manager in the company? The third one is the forms or the basic form of the business organization, and then the goals of the firm and also the financial market. What others institutions or what is the others market that can support the company growth. Okay, we start with the finance. What is the finance? You kena tanya diri sendiri, apakah itu kewangan? Apakah itu finance? What is the finance? Okay, finance is the activities. Okay, dia bukan static, dia adalah activities. Activities bermaksud dia dynamic. Dia berubah-ubah, dia bertukar mengikut situasi. So, finance is the activities that earn and use of capital. Okay, how you earn, how you generate the money, and how the company use the money. Money here refer to the capital. Okay, money here refer to the capital. Refer to the capital. Okay. How we collect, how the company collects. Okay, how the company use, and how the company manage the money, the capital in the company. Okay, the big issue, the critical issue here is how the companies to earn, to generate the money. Money here can be referred as a capital, the profit, and so on. Okay. The issue here, how the companies wanted to generate the money, the income, the profits. Okay. Kalau nak menggunakan duit ini bukan satu isu lah. Sebab kalau kita tak belajar pun tak apa. Kalau nak guna duit, you all pun pandai guna duit. Okay. Alright. The second one is how the company concerned about the maintenance and creation of economic value, or atau the in short wealth ataupun kekayaan. What is the meaning of economic value? Okay, apa maksud creation of economic value ataupun economic value creations? Okay, let's say kita menambah nilai. Okay, kita menambah nilai kepada sesuatu benda yang baru atau kepada sesuatu benda yang sedia ada. Contohnya, kalau kita buat, kita ambil satu mineral water, kita isi air dalam tu, okay. Kemudian kita tukar, kita isi, kita upgrade, kita isi petrol RON 97, ataupun kemudian kita tukar, kita isi benda yang lebih mahal, apa dia? Biji timah. Ataupun kita tukar untuk isi benda lain, iaitu benda yang lebih
bernilai seperti emas. Alright? So, itu bermaksud economic creation, economic value creations. Meaning that we try to add some other value kepada sesuatu benda yang baru atau kepada sesuatu benda yang telah pun sedia ada. Itu maksud mencipta kekayaan di dalam kewangan. So, the roles of the financial manager in the company is to add value to the companies. Kalau dari segi syarikat, macam mana seseorang pegawai kewangan tersebut menambah nilai kepada syarikatnya? Okay? Seperti kita membina jenama yang bagus kepada syarikat, kita meningkatkan jenama kualiti kepada sesuatu barangan yang kita jual, kita meningkatkan pegangan saham, kita meningkatkan nilai saham, harga sesuatu saham di dalam syarikat. Itu bermaksud create the economic value in the company. Okay, seperti yang saya cakap tadi, one of the big responsibility in the company is to make decision. Okay, decision making. Ni decision making. Toward create wealth. You dah nampak dua perkataan wealth di sini, iaitu kekayaan. Wealth di sini. Decision making adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Really important as the financial manager. Okay. Sebab keputusan yang dibuat oleh seseorang pegawai kewangan, iaitu financial manager di dalam syarikat, dibuat hari ini tetapi kesannya adalah kemudian. Kesannya adalah minggu depan, bulan depan ataupun tahun depan. Jadi adalah penting bagi seseorang pegawai kewangan untuk membuat keputusan yang betul pada hari ini. Ianya sebab ianya akan menentukan will determine the survival of the company in the future. That's why pegawai kewangan is really important in the company. Because the pegawai kewangan lah yang akan mencadangkan, make the suggestion to the CEO, make the suggestion to the board of director, and the bosses, the CEO will determine that is a good or not good to the company in the future. Okay, untuk tugas untuk slide yang pertama, ada soalan? Any question? Ikut saya. Setakat itu okey? Okay, thank you. Okay, yang kedua, itu yang pertama. Okay, the second one. Pegang ini ya. You must cakap really understand the 5 foundational principle in the finance. Okay, pegang ini dulu. What is the 5 foundational principle in the finance? 5 foundational principle of finance. Sebab seperti yang saya cakap sebelum ini, khusus ini ataupun di structure ataupun di organize like a trade. Ini adalah 5 prinsip ini adalah punca kepada semua apa yang akan kita bincangkan seterusnya pada topik-topik yang akan datang. Okey, ianya ada cash flow is what matters. Money has a time value. Risk required
reward, a market price are generally right, conflict of interest caused by the agency problem. Okay, what is the cash flow? Apa maksud cash flow? Okay, cash dulu. Cash is the, in short, in brief, cash is the money. Okay, cash is the money in hand. So cash can be divided into two categories. Number one, cash in and cash out. Okay, cash in and cash out. Ianya tidak akan menjadi masalah bila mana cash in is more than cash out. Okay, dalam satu syarikat, dalam sebuah syarikat akan ada pelbagai transaksi kewangan. There are many transactions in the companies every day. So akan ada monies in and monies out. Tidak akan ada masalah jika money in is higher than or bigger than or greater than money out. The problem is when the money's in is lower than money's out. Ada negative income. Okay. Cash is really important. Cash in hand is really important. Or cash in bank, doesn't matter cash itu di mana, sedang available cash, maksudnya available cash. Ianya bukan seperti cash di dalam accounting. Okay. Figures accounting adalah berbeza kerana dalam accounting catatannya adalah berbentuk, kita cakap, historical entry. Okay, catatan sejarah, benda dah berlaku kemudian baru kita catat dalam buku account. Berbanding dengan finance ini adalah look forwards. Okay, finance ini melihat ke depan. Sebab itu untuk membuat keputusan kita kena menjangkakan apa yang akan berlaku pada bulan-bulan yang akan datang ataupun tahun-tahun yang akan datang based on the today data, today informations. Okay, yang pertama, okay, cash flow is the matters. Sebenarnya ada dia punya perbincangan dia dalam slide yang berikutnya. Okay, yang ni kan ada dibincangkan di sini. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, accounting profit are not equal to cash flow. It is possible for a firm to generate accounting profit but not have cash to generate cash flow but not report accounting profit in the books. Seterusnya, cash flow is not profits. Okay, drive the value of a business and must determine incremental cash flow when making financial decision. Okay, the second one is the principle. Money has a time value. Number one, you have to know the money. Ada siapa sini yang tak tahu duit atau wang? Rasa-rasanya semua tahu kan apa maksud duit, wang. Okay. Time, masa. Okay, time is the masa. Value adalah nilai. So sekarang we talking about the nilai masa wang. Okay, nilai masa wang. Okay, ini nilainya dan ini masanya. Okay, ini nilainya dan ini masanya. Ini nilai, value, this is masa. Okay, nilai wang boleh meningkat. Okay, nilai wang boleh meningkat.
Dan nilai wang juga dia boleh sekejap. Dia boleh jatuh. Macam mana nilai wang ini boleh meningkat? Macam mana nilai wang ini boleh meningkat? Tadi kita bincangkan berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai economic value creation. Okay? Economic value creation. One of the aspect of the economic value creation is to create more value on the money. Right? Bagaimana nilai wang tersebut boleh jatuh? Okay? Bagaimana nilai wang tersebut boleh jatuh? Okay, saya nak tanya. Macam mana kita nak meningkatkan, katakan saya beri you all RM100 sekarang. Okay, saya beri anda RM100 sekarang. Bagaimana anda nak meningkatkan nilai RM100 tersebut? Anyone know how to increase your value of the money today in the future? Apa you all akan buat jika saya beri RM100 hari ini untuk meningkatkan nilai wang tersebut pada masa akan datang? Lain? Berniaga. Kalau you all still have the problem with the WebEx, especially for the SEM 1 or SEM 2 student, please contact UMIT to upgrade your WebEx. Because ada setengah you yang boleh reply public, okay? Setengah you tak boleh reply public. You hanya boleh reply private. Okay? Kita harap semuanya boleh reply public supaya kita boleh apa ni bincang bersama-sama. Okay. Ada lain respon? Okay. Apa yang you buat sekarang ini adalah decision making. Now you are act as the financial manager. Okay, finance manager in the company. Let's say your boss give you RM100 today. What you want to do to increase the value of RM100 today? Okay. Keputusan-keputusan yang you buat tadi, seperti saya baca sedikit di sini, ada yang to start business, to invest, exchange money, investing, invest, and beli saham. Beli saham also investment. Okay. Start a business also investment. Okay. Ini keputusan-keputusan yang you kena buat sekarang untuk menentukan sama ada syarikat you boleh berjaya pada masa akan datang. Okay. Sekarang kita pun tak pasti atas asas apa, atas sebab apa, atas faktor apa yang you buat keputusan untuk membeli saham, untuk melabur, untuk start up a new business, for example. Okay. Cuma sekarang saya nak beritahu, sekarang you dah belajar buat keputusan. Okay. Keputusan yang you buat hari ini akan menentukan sama ada you berjaya atau tidak berjaya pada masa hadapan.
Okey. Yang kedua. Yang kedua. Okey. Sini. Nilai wang tersebut boleh jatuh mengikut masa. Okay, dia juga boleh naik dan merosot berdasarkan beberapa faktor. Contohnya, kalau dulu anak-anak pergi sekolah bawa RM1, RM2 dah cukup. Tetapi anak-anak sekolah sekarang pergi sekolah bawa RM5, bawa RM10. Itu pun belum tentu cukup. Okey. Sebab nilai wang merosot mengikut tempoh masa tertentu. Okey. Dengan kejatuhan nilai ringgit dalam pasaran dan juga inflation, kenaikan harga barang di dalam pasaran, ia menyebabkan nilai wang itu turun. Okey, nilai wang tersebut turun. Okey, seterusnya risk and return. Risk and return ni dia ada berkawan rapat. Okay, risk and return ini is the very good friends. Okay, dia macam BFF lah. Jangan mengambil apa-apa risiko jika you tak tahu apakah pulangan yang dijanjikan. Do not take any risk without any rewards. Boleh faham Do not take any risk if you can't determine what is the return behind the risk. Okay, biasanya pelabur-pelabur mengambil risiko sebab mereka boleh menjangkakan apakah kadar pulangan ataupun apakah return yang mereka boleh dapat. Di dalam kewangan, in the finance, selalu kita gunakan statement begini, iaitu high risk and high return. Seseorang sanggup mengambil risiko yang lebih tinggi sebab dia mengharapkan pulangan yang tinggi pada masa hadapan. So, high risk and high return, low risk, low return. Dan jika tidak sanggup mengambil risiko yang tinggi, kita cuma mengharapkan berani untuk mengambil risiko yang rendah, so kadar pulangannya juga adalah rendah. Setakat itu boleh faham? Okey, seterusnya kita bincangkan berkaitan dengan penetapan harga, pricing, okay, market pricing model. Harga-harga di dalam pasaran sebenarnya telah account ataupun telah mengambil kira semua faktor-faktor yang menyumbangkan ke arah peletakan harga tersebut. Misalnya kita tahu harga air mineral. Okey, harga air mineral RM1 atau RM1.50 untuk satu botol 500 ml. Okay. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyumbangkan ke arah peletakan harga RM1 air mineral untuk 500 ml tadi. Seperti kos pengeluaran, kos buruh, kos pemasaran, persaingan daripada pengeluar air botol mineral yang sama dan sebagainya. So, apa ada dalam bisnes? Bisnes seperti kenaikan ataupun penurunan harga saham misalnya. Okay. Stock di sini ya. Stock here reflects to the ataupun refer to the saham ataupun share. Okay. Kerana tengok stock di sini merujuk pada share. Okay. Ataupun saham. Sini ya. Merujuk kepada saham. Stock dan bond lah. Okay. Stock dan bond. So, harga bond meningkat ataupun harga
bond menurun, harga saham meningkat ataupun harga saham menurun adalah berdasarkan kepada permintaan dan juga penawaran di dalam pasaran. Okey, seterusnya. Okey, saya nak tanya dulu. Akan berlaku konflik. Konflik ini adalah isu-isu yang selalu timbul di dalam sebuah syarikat. Akan berlaku konflik. Konflik ini agree and disagree about some issues, okay, in the company. So, apa yang saya nak tanya adalah apa maksud agency problem ini? Apa maksud agency problem? Kalau anda baca semua di sini, apakah maksud agency problem? Okay, kita tengok respons, sekejap lagi saya datang balik. Okay. Are you still with me? Okay, apa maksud agency problem? Okay, misal ini conflict between company management and company stockholders. Okay, kemudian yang lain? Apa yang anda Google dekat internet yang menceritakan tentang agency problem? Yang lain macam mana? Deborah? Conflict of interest, any relationship where one party is expected to act in the best interest of another. Deborah, faham ke apa yang di paste di chat box kita? Najibah, relationship between principal and agent. Alright, kita balik kepada discussion kita. Agensi ini terdiri daripada dua pihak. Okay? Agensi ini terdiri daripada dua pihak. Seperti yang ditulis di situ, agensi ini terdiri daripada dua pihak. Sekejap. Satu adalah kita panggil dia agent lah. Okay, satu adalah agent dan satu lagi adalah principal. Okay.
Satu adalah agent ni. Satu adalah agent. Satu lagi adalah principal. Okay, satu agent, satu ini adalah principal. Ini adalah agent. Okay, ini adalah agent dan ini adalah principal. So, agent principal seperti yang diberitahu oleh tadi siapa? Najibah. Najibah Atikah ada hubungan. Okay, ada perhubungan. Siapa agent dan siapa principal di dalam syarikat? Okay, soalan seterusnya, siapa agent dan siapa principal di dalam sebuah syarikat? Who is the agent and who is the principal? Sarah, okay. Principal here is the stockholders ataupun shareholders. Okay. Principal is the shareholders ataupun principal di sini adalah pemegang saham di dalam sesebuah syarikat. Okey, soalan saya seterusnya. Siapakah pemilik sebenar syarikat? Who is the true owners of the company? Okey, Sarah cakap CEO. Hema cakap shareholders. Yang lain? Shareholders. UEY shareholders. Fatin majority shareholders. Stockholders. Okay. It doesn't matter. Itu adalah shareholders atau stockholders adalah merujuk kepada perkara yang sama. Okay. Ataupun pemegang saham. Okay. The principal in the companies is the stockholders or shareholders. Principal di dalam syarikat adalah pemegang saham. It doesn't matter apa ni, siapa tadi? It doesn't matter Fatin, you are the majority shareholders or you are the minority shareholders. Okay, you are majority or minority shareholders, it doesn't matter as long as you are the shareholders of the company. Okay, sekarang saya nak you all faham, shareholders ataupun pemegang saham adalah pemilik syarikat. Okay, shareholder is the true owner of the company. Okay, shareholder is the principal. Setakat itu dapat? Shareholder is the true owners of the company and shareholder is the principal. Sekarang, siapakah agent? Who is the agent in the company? Who is the agent in the company? Sekarang you all dah konflik. Dah jadi konflik. Sekarang siapakah agent di dalam sesebuah syarikat? Okay, BOD, Board of Directors. Dan juga apa ni, managers ataupun pekerja-pekerja peringkat tertinggi di dalam sesebuah syarikat itu adalah agent. So now clearly agent ataupun board of director work on behalf of shareholders. Okay. BOD biasanya dilantik di dalam general
assembly ataupun a general meeting, annual general meeting, AGM. Okay. Board of the director ini adalah wakil kepada pemegang saham. Okay. Wakil kepada pemegang saham. Even you now can be shareholders. Okay. You all katakan nak beli saham apa? Maybank. Okay. You nak beli saham Maybank. You pergi ke stock market ataupun bursa Malaysia dan di situ ada display dia punya share prices, let's say Maybank. Now you can buy share through bursa Malaysia and become a shareholder of Maybank. Okay, board of the director in the Maybank doesn't know you are a shareholder or not. Alright, so akan berlaku konflik di antara pemegang saham dan juga board of the directors in the company. Okey, kita balik kepada last class. In the last class, saya ada beritahu ataupun sedikit berkaitan dengan objektif penumbuhan sesebuah syarikat. Apakah matlamat penumbuhan sesebuah syarikat? Ada siapa masih ingat? Ada siapa masih ingat? Apakah matlamat penumbuhan sesebuah syarikat? What is the objective of the company? Okay, saya nak quote Wei Xiang punya statement. I want to quote Wei Xiang statement. Okay, the two main objective of the company is number one, to maximize the profit. And the second one is to maximize the shareholders' wealth. Okay, okay, Deborah pun the same statement. Shareholders' wealth and maximize the profit. So you boleh nampak the second part of the statement, shareholders' wealth. Okay, so here pemegang saham ini adalah kehendak. Okay, shareholders' wealth is the needs of the the wealth is needs by shareholders. Bagaimana kekayaan pemegang saham ini boleh diperolehi? How company want to increase the shareholders' wealth? Apakah kalau kita contoh saya ubah soalan. Kalau kita beli saham, apakah pulangan yang kita harapkan daripada pemilikan saham tersebut? Agak-agak apa yang, kenapa orang nak sangat beli saham? Okay. Why you want to buy share in the market? Share in the stock market. Ada iklan-iklan yang you pergi dengar dekat radio, dekat TV, tak handsome tak apa, janji kaya. Okay? Tak handsome tak apa, janji kaya. Itu satu promosi untuk pembelian saham. Okay? Kenapa orang nak beli saham? Apa pulangan yang dapat daripada pembelian saham? Okey, saya nak di sini yang lain mungkin tak nampak sebab di sini ialah return. What kind of return, Hema? What kind of return? Yes. Number one is the dividend.
Ada yang boleh nampak komen dividen di situ, ada yang tak boleh nampak siapa komen di situ. Amirah Liana Ilian Syirah bercakap berkaitan dengan dividen. So sebenarnya ada dua bentuk pulangan kalau seseorang tersebut membeli saham. Number one, of course, dividen. Bagaimana dividen dikira? Contohnya, ada siapa di sini yang ada beli saham mutual fund ataupun saham amanah seperti amanah saham Bumi Putra atau amanah saham nasional ataupun apa lagi yang ada public mutual dan sebagainya. Okay. Bagaimana ataupun saham rakyat, saham apa lagi? Simpanan di tabung haji contohnya KWSP. Okay. Sekiranya kita maintain pelaburan tersebut untuk satu tempoh masa tertentu, kita akan memperolehi dividen. Sama jugalah kalau kita beli saham sebuah syarikat and we maintain share the investment for some period of time, we will get the dividend. Okay, based on the performance of the company. Kalau syarikat untung, maka dividen akan dibayarlah. Untung banyak, dividen tinggi. Untung sedikit, dividen pun sedikit. That is the number one. If you buy the share, buy share from the stock market ataupun share market. Pulangan kedua adalah kita sebut sebagai the capital gain. Okay, capital gain. Iaitu peningkatan harga saham. Okay, peningkatan harga saham apabila saya tak boleh komen sini ya. Sekejap. Oh, tak boleh. Ya. Okay. Peningkatan harga saham apabila kita nilai saham ataupun harga saham tersebut meningkat. Contohnya minggu lepas ataupun bulan lepas kita beli saham AirAsia dengan harga RM1. Kemudian pada hari ini atau pada minggu depan seterusnya harga saham AirAsia tersebut meningkat menjadi RM10. Okey. Jadi perbezaan harga beli dan harga jual saham tersebut adalah keuntungan. Okay. Harga beli dan harga beli RM1 dan kalau kita jual pada harga RM10, maka perbezaan RM9 itu adalah keuntungan. So, kesimpulannya dua bentuk pulangan jika kita membeli saham adalah pertama dividen. Yang kedua adalah price increase ataupun kita panggil dia capital gain di dalam pembelian saham. Okey, setakat itu okey. Yang kedua, objektif yang kedua, bahagian kedua objektif syarikat tadi adalah mana dia tadi? Maximize the profit. Maximize the profit adalah tugas dan tanggungjawab CEO. Dan you as the financial manager juga bertanggungjawab untuk keuntungan, memaksimumkan keuntungan di dalam sebuah syarikat. Sebab financial manager lah yang akan memberi input ataupun cadangan kepada BOD, Board of Director untuk membuat keputusan. Sekiranya cadangan atau keputusan yang dibuat ataupun yang dicadangkan oleh pengurus kewangan tersebut kepada CEO salah,
ataupun kepada board of director tadi salah, maka syarikat boleh menyebabkan syarikat tersebut rugi pada masa akan datang. Jika cadangan ataupun saranan ataupun input yang diberikan itu betul, maka syarikat dapat membuat keuntungan pada masa akan datang. Ini seolah-olah kita ataupun pengurus kewangan ataupun board of directors, CEO bekerja untuk shareholder. Bekerja untuk kekayaan shareholder. Okay. That's why akan wujud konflik. Akan wujud konflik di antara pekerja dan pemilik. Pekerja adalah ejen, pemilik adalah pemegang saham. Okey. Bagaimana nak mengatasi konflik ini? Okey. Di sini ada diterangkan bagaimana nak mengatasi konflik. Okey. Compensation scheme. Ini adalah seperti pembayaran gaji dan sebagainya. Okey. Jika untung banyak dapat bonus, peningkatan gaji, peningkatan pangkat, peningkatan kedudukan di dalam syarikat dan sebagainya lah. Okay. Bagaimana kita nak tengok? Kita akan tengok melalui annual report. Okay, annual report. Okay, setakat itu boleh faham? Sekarang dah pukul berapa? Kita habis pukul berapa? 4 kan? Sekejap. Okay, setakat itu boleh ikut? Okay, apakah tugas dan tanggungjawab finance manager in the company? Okay, antara lain seperti yang saya terangkan tadi, antara lain adalah untuk membuat keputusan. Okay, membuat keputusan, decision making process. So, kita selepas ini kita akan belajar antara keputusan-keputusan penting yang perlu dibuat oleh financial manager in the company is capital budgeting. Okay, capital budgeting. What is the capital budgeting? You have to determine where to invest. Where to invest. Macam slide yang pertama tadi, ni kan, slide yang pertama tadi kita collecting, using and managing. Okay, collecting, apa itu tadi? Collecting, using and managing. Okay, collecting, using and managing. So, ini adalah where to invest is the collecting and using of fund or capital or money in the company. Where to invest. Salah satu keputusan yang you all kena buat as a financial manager is determine where to invest. Atau dalam finance kita sebut capital budgeting. Number 2 is how to raise money, how to earn the money to fund the investment. Ini kita panggil dia capital structure. Okay. Bagaimana nak membentuk struktur modal di dalam sesebuah syarikat? Bagaimana nak mengumpul modal di dalam sesebuah syarikat? Modal ianya boleh terdiri daripada sumber saham melalui penjualan saham yang kita jual yang dibeli oleh pemegang saham tadi. Okay. Ataupun melalui hutang, kita hutang daripada pihak luar, contohnya kita pinjam daripada pihak bank untuk membiayai projek kita. Ataupun kita menggunakan sumber dalaman. Okay. Sumber dalaman adalah merupakan keuntungan tahun lepas. Di mana keuntungan tahun lepas
kita sebahagiannya kita bayar dividen kepada pemegang saham dan sebahagian lagi kita simpan untuk kita guna pada masa akan datang. Okay. Bagaimana you nak strukturkan modal? Contohnya, berapa persen hutang? Berapa peratus saham? Dan berapa peratus internal source yang akan kita gunakan? Ini semua akan ditentukan oleh financial manager. Sebab peratusan penggunaan hutang akan menentukan sama ada syarikat tersebut efektif atau tidak efektif. Penggunaan terlampau banyak hutang juga akan akhirnya membebankan syarikat. Penggunaan semuanya saham biasa ataupun saham terutama, common share or preferred share in the company, sebenarnya juga akan memberikan kos kepada syarikat dan sebagainya. Jadi akan ditentukan berapakah struktur modal ataupun capital structure bagi sesebuah syarikat. Dan salah satu prinsip di dalam kewangan tadi adalah cash flow. Kalau anda masih ingat, salah satu prinsip penting dalam pengurusan kewangan tadi adalah cash flow. Okay. How to manage cash flow? Okay. Managing cash flow ini kita panggil sebagai working capital. Okay. Working capital. Bagaimana kita melancarkan urus niaga harian. Okay. Bagaimana kita nak melancarkan urus niaga harian. Ataupun kita panggil dia working capital. Berapa banyak tunai yang perlu ada di dalam syarikat. Dan kalau ada, tadi saya sebut, kalau cash out lebih banyak daripada cash in, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Lain-lain tanggungjawab seseorang pengurus kewangan di dalam sebuah syarikat adalah berkaitan dengan planning and forecasting. Okay. Ini bagaimana anda nak menentukan bajet sebuah syarikat. Bajet hari ini, bajet masa depan dan sebagainya. Seterusnya, investment and financing decision. Ini macam tadi lah, di mana you nak melabur. Okay. Katakan you nak buat satu projek baru. Projek baru memerlukan modal baru. Di mana you nak dapatkan modal untuk melaksanakan projek baru. Controlling and coordinating. Okay. Bagaimana you nak control the budget. Kalau you tak control, mungkin over budget. Kalau you biarkan, dia mungkin tak cukup budget. Okay. Transaction in the financial market. Di sekeliling kita, di sekeliling syarikat kita, sebenarnya ada financial market ataupun ada financial institutions. Okay. Financial market and financial institutions. Jika kita ada masalah kewangan, we need support or extra financing from other out sources. Di mana kita boleh dapat? Jadi di mana kita boleh dapat itu adalah pemilihan. Kita nak ambil daripada bank atau kita nak ambil daripada capital market atau kita nak ambil daripada money market. Itu adalah ditentukan oleh pengurus kewangan. Keputusan-keputusan, semua keputusan kewangan yang terlibat adalah di bawah tanggungjawab seorang pengurus kewangan. Dan juga di dalam departmen kewangan ataupun biasanya digabungkan dengan accounting and finance department adalah risk management. Okay. Bagaimana you nak control penggunaan wang di dalam sesebuah syarikat. Sebab finance and accounting department ini adalah nadi ataupun sumber ataupun department ataupun division yang sangat penting di dalam sesebuah syarikat. Okay, salah urus tadbir kewangan, penggunaan terlampau banyak dana ataupun penggunaan terlampau sedikit dana di dalam sebuah syarikat boleh menyebabkan sesebuah syarikat tersebut bankrupt.
Okey, di sini anda boleh lihat kedudukan ataupun struktur asas bagi sesebuah syarikat. Okey, struktur asas bagi sesebuah syarikat. So anda boleh lihat ini semua adalah ejen. Okey. Sini semua adalah ejen kepada pemegang saham tadi. Okey, ejen kepada pemegang saham tadi. Mereka inilah yang akan menjana profit untuk kekayaan pemegang saham tadi. Okey. So BOD, Board of Directors, ada CEO dan kita ada mana Finance Manager. Okey. Kita ada di sini. Okey, kita ada di sini. Financial Officer, kita ada di sini dan kitalah yang akan supply atau buat suggestion kepada CEO untuk mereka membuat keputusan penting dalam sebuah syarikat. Jika maklumat or information or data supplied by the financial officer is not enough ataupun wrong information given, ia boleh menyebabkan keputusan yang dibuat oleh BOD di sini tidak reliable dan boleh menyebabkan syarikat tersebut bankrupt. Alright. Treasurer, bendahari dan juga controller juga bertanggungjawab kepada finance department di sini. Okay. Apa yang kita buat di sini adalah berkaitan dengan cash management, credit management, capital expenditure, raising the capital, the planning, financial planning, and management of the foreign currency and so on. Ianya juga berkaitan dengan risk management tadi, taxes, financial statement, cost of accounting, data processing, semuanya di bawah tanggungjawab finance manager. Okey, saya rasa kita berhenti dulu sini. Kita akan sambung form of the business untuk hari Ahad yang akan datang. So, any question before we stop today? Ada apa-apa soalan?